Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的各位弟兄姐妹，早安！ Puji nama Tuhan, kembali kita boleh beribadah bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing. 感谢主，虽然在居家隔离当中，但是我们在家中仍然还能够敬拜我们的上帝。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tubuh yang sehat 我渴慕我们大家都有健康的身体， dan tetap bisa berkonsentrasi meski di rumah masing-masing untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan pagi ini. 虽然我们各自在家中，但是我们能够专心、很认真的来聆听神的话。 Saudara, tema yang kita akan bahas hari ini adalah kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. 今天我们的专题是上帝的主权和人的责任。 Satu tema yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama. 一个非常重要的问题是我们大家应该思想的。 Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan pada hari ini, 但是当我们还没有去思考上帝的话之前， kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. 我们求神带领我们来祷告。 Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu Allah yang Maha Kudus. 主啊，我们再一次来到你圣洁的施恩宝座前， Dan kami menyadari bahwa kami tidak mampu memahami firman Tuhan dengan benar. 我们醒悟到，我们不能够好好的来明白你上帝的话。 Kami sungguh membutuhkan karya Roh Kudus 我们多么需要圣灵给我们的帮助， yang telah Engkau berikan tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya. 是你所赐给我们居住在我们心中的圣灵。 Kami memberikan keleluasan Allah Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati dan pikiran kami. 我们求圣灵自由自在的在我们每个人的心中来工作， Memberikan pencerahan bagi pikiran kami. 给我们思想上的一个亮光， Memberikan kerendahan bagi hati kami. 让我们也有一个谦卑的心， Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran. 也给我们能够有收听的耳朵， Supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. 好让我们所听到上帝的话，对我们每一位可以成为祝福。 Kami juga berdoa untuk hamba-Mu dan juga yang menerjemahkan. 我们也为做台上你自己的仆人和翻译员来祷告， Biarlah kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat berkat-Mu. 求神使用，成为神你自己赐给我们的祝福。 Dan Engkau sendirilah yang memberkati kebenaran firman Tuhan untuk semua kami. 也让神以你自己的真理来祝福我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, 在耶稣基督的名下， kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. 道成肉身，我们已经在你的面前祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari bersama kita membuka kitab Ester pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 我们一起来翻开以斯帖记第4章10节到17节。 Kitab Ester ada di Perjanjian Lama 以斯帖记在旧约， dan kita akan membaca bagian ini di dalam bahasa Mandarin saja. 我们只是用中文来念。以斯帖记第4章10节到17节，以斯帖就吩咐哈塔哥期间末底改说：王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定例，若不蒙召，倘若内宴奸王的，无论男女，必被致死，除非王向他伸出禁杖，不得存活。现在我没有蒙召进入期间，王已经30日了，人就把以斯帖这话告诉末底改。末底改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，免得这祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处的解脱，蒙拯救。你和你夫家
必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为先进的机会呢？以斯帖就吩咐人回复末底改说：“你当去召集书珊城所有的犹大人，为我禁食3昼3夜，不吃不喝。我和我的供女也要这样行，禁食。然后我伪劣近期见王，我若死就死吧。”于是末底改照以斯帖一切吩咐去行。Saudara, kitab Esther merupakan narasi yang diberi nama sesuai dengan salah satu tokohnya, yaitu Esther. 那么在这里，以斯帖记就照着以斯帖的这个原名写下。Saudara, kitab ini begitu menarik. 那么这个信息是这么的吸引人。Dan saya yakin setiap orang yang membacanya pasti memiliki antusias untuk mengikuti jalannya cerita yang ada di kitab Esther. 我相信我们每个人读了以后，我们都会照做这样的一个故事的情节，很吸引我们的去想。Oleh karena kisah di dalam kitab Esther itu berkaitan dengan kerajaan yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. 因为在以斯帖记里面，我们看到王的位分是那么高。yaitu kerajaan Media Persia, 也就是Persia 的这个王国。 Lalu kemudian di dalamnya kita menemukan seorang yang bernama Esther, 在里面我们可以看到有一个叫以斯帖的， seorang biasa 一个普通的人， yang lahir dan dibesarkan sebenarnya bukan orang tuanya karena sejak kecil orang tuanya telah meninggal. 因为他从小父母就已经离世，所以他不是父母抚养长大的。 Esther pada akhirnya dibesarkan oleh sepupunya yang memang usianya jauh lebih tua. 那么以斯帖有他的亲属把他养大， yaitu Mordekai yang mengangkat Esther menjadi anaknya sendiri. 也就是末底改把以斯帖当作他的亲生女儿。 Tentu ini kisah yang menarik, bukan? 这是很吸引我们的，是吗？ Belum lagi kita melihat ada trik-trik yang jahat dari seorang yang bernama Haman. 我们也看到有一个坏蛋，也就是哈曼。 Dan kita tahu bahwa sebenarnya kitab Esther pun menimbulkan kontroversi. 其实，在以斯帖记里面，我们看到有一个相对性的， Menimbulkan perdebatan di dalam dunia teologi. 在神学观当中有很多的争论。 Para penafsir Alkitab ada yang sulit sekali untuk menerima kitab Esther. 很多解经家他们很难接受以斯帖记。 Bahkan tokoh reformasi Martin Luther pada awalnya dia sebenarnya menolak atau meragukan kitab Esther. 甚至改教家马丁路德他也怀疑这个以斯帖记的实在的存在。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena kalau saudara perhatikan di dalam kitab Esther tidak satu kali pun nama Allah atau Tuhan itu disebutkan. 因为在整篇的以斯帖记里面，完全没有提到上帝这个名字。 Bahkan kitab Esther tidak pernah dikutip baik di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. 甚至在旧约或者新约当中，从来没有提起有关以斯帖记。 Itulah sebabnya kitab ini menimbulkan kontroversi. 所以这个以斯帖记呢，引起了很多的争论， Menimbulkan perdebatan di antara para penafsir Alkitab. 很多相对性的，他们在这些神学家当中。 Namun saudara, kalau kita memperhatikan dengan cermat, 但是如果我们特别去细心注意的话， maka kita menemukan sekalipun nama Allah itu tidak disebutkan dalam kitab ini. 虽然在以斯帖记里面，上帝的名没有提出来， Tetapi kita menjumpai adanya banyak hal-hal yang dalam tanda kutip satu kebetulan.
但是我们会看到有很多事情是偶然出现的。 Lalu kemudian kita juga menjumpai adanya sebuah pembalikan yang terjadi. 我们也看到它的相对性的事情发生。 Maka sesungguhnya dapat disimpulkan sekalipun Allah tidak disebutkan, 所以我们可以总结到，虽然没有提到上帝的名字， tetapi Allah yang tidak kelihatan itu hadir secara nyata di dalam kisah kitab Esther. 但是这看不见的上帝，在整个的以斯帖当中，我们看到上帝的存在， Di mana Allah benar-benar campur tangan di dalamnya. 上帝参与在其中。 Dan di dalam kedaulatannya yang begitu luar biasa, 在这个上帝特别的主权当中， Dia boleh menyatakan kuasanya, 他在那边显明他的权柄， Dia boleh menyatakan pemeliharaannya 他也在那边看顾他们， bagi umatnya, yaitu bangsa Yahudi. 对着他的子民，也就是犹大人。 Itulah sebabnya saudara-saudara tema yang kita pikirkan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sebenarnya ada di dalam kitab Esther. 所以我们看到上帝的主权和人的责任，在以斯帖记当中被写出来。 Bahwa sesungguhnya Allah itu berdaulat di dalam segala sesuatu. 上帝在各样的事情上都蛮有权柄， Allah yang mengendalikan segala sesuatu. 上帝是控制所有的， Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah. 没有一个事情是很偶然的，在上帝以外的事情发生。 Dan itu kita jumpai di dalam kisah yang dicatat di dalam kitab Esther. 而我们可以在以斯帖记里面看到， Misalnya saja ini berbicara tentang satu kerajaan yang begitu besar pengaruhnya. 我们看到一个王国，它的影响力是那么大， Kerajaan yang begitu luas kekuasaannya. 它的权柄是那么的大。 Yang pada masa itu menjadi raja adalah seorang yang bernama Ahasiweros. 那么那个时候做王的叫做哈塔克西。 Saudara, jikalau kita boleh melihat perjalanan sejarah yang dicatat Alkitab, 如果我们看到历史所走的这个路程， maka kita menemukan ada bangsa yang bangkit mengalahkan bangsa lain. 有一些民族兴起去打败其他的民族。 Dan kita tahu dengan jelas bahwa Allah lah yang membuang umatnya bangsa Yahudi sehingga mereka boleh ditawan di dalam kerajaan Babel. 我们看到上帝弃绝了犹大人，以至于他们被掳到巴比伦去。 Pada masa itu kerajaan Babel punya kuasa yang besar juga. 那个时候巴比伦王国它有很大的权柄， Tetapi kemudian di dalam kedaulatan Allah mengizinkan bangsa lain bangkit mengalahkan Babel. 但是在上帝一切的主权当中，上帝兴起把巴比伦打倒， Yaitu Persia. 也就是波斯亚， Dan kemudian menjadi kerajaan Media Persia. 后来就成为一个新的波斯亚王。 Dan kalau kita teliti dalam kitab Esther, Raja Ahasiweros itu merajai 127 daerah. 如果我们看到在以斯帖记里面，那个哥他哥这个王，他控制了不少的地方， Yang meliputi dari India sampai dengan Ethiopia. 从印度一直到埃塞俄比亚， Berarti itu meliputi Asia sampai kepada Afrika. 那么就表明说，他从亚洲一直到非洲。 Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan semuanya itu bukan karena hebatnya Raja Ahasiweros. 但是我们在这里看到，不是因为那个王朝的伟大， Tetapi Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan seorang raja bangkit yang namanya Ahasiweros. 但是上帝可以在他的主权下兴起一个王。 Bahkan saudara, kalau saudara meneliti Alkitab, sebelum Raja Ahasiweros berkuasa, 当这个王还没有上任之前， ada beberapa raja lain. Secara khusus Alkitab mencatat tentang Raja Kores. 那么上帝有特别记载，有其他的王在那边治政。 Yang mengatakan bahwa tangan Allah memakai dia untuk mengizinkan orang Yahudi itu kembali ke daerahnya. 那么上帝允许犹大人回到他们原来住的地方。 Nah, saudara, di masa Raja Ahasiweros ini 在阿西维罗斯这个王朝的这一段时间， ada sisa-sisa bangsa Yahudi yang belum kembali ke daerahnya atau yang memang memilih tetap tinggal di kerajaan Media Persia ini. 那么有一些犹大人，他们还有一些寄住在原来居住的地方。 Nah, saudara, kita tahu bahwa Raja Ahasiweros dengan
kekuasaan yang besar. 我们知道阿西维罗斯这个王在他的权柄下， Di dalam pasal yang pertama dikatakan dia itu mengadakan sebuah pesta yang besar. 在第1章有说到他举行一个很大的宴会， Pestanya dicatat 180 hari. 那个宴会进行了180天。 Bahkan setelah 180 hari itu ternyata belum puas juga, dia tambah lagi 7 hari. 180天过去以后，他还不满足，再加上7天。 Lalu kemudian di hari yang ke-7 dia pingin sekali permaisuri atau ratu itu boleh mempertontonkan kecantikannya di hadapan para pembesar dan para bangsawannya. 当第7天过后呢，这个王要他的王后展现她的美貌在众人的面前， Yaitu Ratu Wasti. 也就是瓦斯蒂公主。 Tetapi saat itu Ratu Wasti menolak apa yang menjadi permintaan Raja Ahasiweros. 但是那个王后她拒绝了这个阿西维罗斯王的要求， Sehingga itu sangat mencoreng wajahnya di hadapan para bangsawan, para pegawai dan rakyatnya. 以至于在所有的贵族和人民的面前给她一个羞辱。 Sehingga atas usul beberapa pegawainya atau beberapa penasehatnya, saudara, 以至于他的臣仆或者他的那些顾问在那边建议， maka Raja Ahasiweros memecat Ratu Wasti. 那么阿西维罗斯这个王就把皇后把她去掉。 Nah, saudara, ketika ratu itu dipecat, 当这个王后被搁置之后， maka melalui penasehatnya juga dinasehati kepada raja 那么也借着他的这一些顾问来劝说这个王， untuk mengumpulkan gadis-gadis para dara yang cantik di seluruh negeri kekuasaannya. 在他所控制的这个国家当中来拣选那些美貌的那些年轻的女人。 Maka saudara dikumpulkan para gadis dan para dara di benteng Susan. 那个时候就把这一些貌美的女子寄住在苏珊城， Dan gadis yang terbaik dalam pemenangan raja. 那么在王的眼中看为美的， Dialah yang menjadi ratu menggantikan Wasti. 那么他就代替前任的这个王后。 Dan di dalam peristiwa itu Esther lah yang terpilih menjadi ratu. 而在这个时候，就是以斯帖被选上。 Esther adalah keturunan Yahudi, 那么以斯帖是犹大的后裔， sudah yatim piatu sejak kecil, 那么他从小就是一个孤儿， tetapi diangkat anak oleh sepupunya yaitu Mordekai. 但是有摩底改把他抚养长大。 Dan waktu dia menjadi ratu sekalipun, 当他成为王后之后， dia itu tetap mendengar nasihat ayah angkatnya agar tidak menunjukkan identitas dirinya. 他仍然来听从他的这个继父所讲的话， Atau 不至于 tetap 暴露自己的身份， Atau tetap menyembunyikan kebangsaannya sebagai orang Yahudi. 或者他把自己的种族，也就是犹大，把它隐藏起来。 Nah, saudara, satu peristiwa ada rencana jahat dari pegawai raja. 那么有一个王的臣仆在那边要行坏事， Yaitu ada 2 orang yang bersekongkol untuk membunuh raja. 那么有2位他要杀死这个郡王。 Dan kalau kita melihat ada satu kebetulan di mana Mordekai mendengar akan rencana jahat ini. 在一个偶然的场合当中，摩底改听到这样的一个信息， Sehingga pada akhirnya dia memberitahu kepada raja melalui Ratu Esther. 后来他就告诉王通过这个 Setelah diselidiki memang benar demikian, ada rencana yang jahat untuk pembunuhan akan raja. 当他们在那边细查的时候，就知道是真的有2个人要谋害， Sehingga tentu saja yang merencanakan itu pasti dibinasakan. 那么这个要谋害的2个人当然是被消灭掉。 Nah, saudara, selanjutnya kita jumpai bahwa di dalam pasal yang ketiga 那么后来呢，我们在第3章那边可以看到， muncul seorang yang bernama Haman, orang Agag. 有一个叫哈曼的王。 Haman ini diberikan kedudukan yang tinggi oleh raja. 哈曼他
他的王给他一个很高的智位， Dia ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda raja. 他被认定在所有在王面前的这个人， Itulah sebabnya saudara, para pegawai-pegawai itu pasti ketemu Haman berlutut dan bersujud. 所以所有在那边的臣宰见到哈曼就在那边跪下。 Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Mordekai. 但是莫迪改从来没有做过这样的事。 Saudara, para penafsir mengatakan Mordekai tidak melakukan demikian karena dia adalah seorang Yahudi. 那么解经家很多解释到，莫迪改没有这样做，乃是因为他是犹太人。 Dan sebagai orang Yahudi mempunyai hukum Musa, 犹太人他们有摩西的律法， di mana memang dilarang manusia itu sujud atau berlutut di hadapan patung atau bahkan orang lain. 那么这里有一个限制是说，人不可以在人的面前或者在偶像的面前下跪， Tetapi hanya sujud kepada Allah saja. 只能够向上帝来下跪。 Nah, saudara, perbuatan Mordekai membuat Haman panas hatinya. 那么莫迪改的这个做法让哈曼感到不满意， Apalagi ketika dia tahu Mordekai ini seorang Yahudi. 特别当他知道莫迪改是一个犹太人。 Saudara, kalau kita perhatikan dikatakan Haman ini orang Agag. 那么我们知道哈曼是一个阿嘎民族的人。 Dan kalau kita mempelajari 1 Samuel pasal yang ke-15, 如果我们看到撒母耳记上第15章， kita tahu Agag itu adalah raja orang Amalek. 我们知道是亚玛利人的王， Sehingga penafsir mengatakan Haman ini adalah orang Amalek 所以人人都在说哈曼是亚玛利人的后裔， yang merupakan musuh bebuyutan daripada bangsa Yahudi. 是犹太人传宗接代的地人。 Sehingga saudara, Haman ini merasa kalau dia hanya membunuh Mordekai itu terlalu hina bagi dirinya. 所以他认为，如果只有谋杀莫迪改，这是太便宜他了。 Maka ada satu rencana yang begitu jahat untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di negeri Media Persia. 甚至他在那边就想到要把所有在巴勒西亚的所有的犹太人要把他消灭掉。 Oleh karena kedudukannya yang tinggi, dia mendekati raja supaya mendapatkan persetujuan raja. 因为他的自奋的很高位，所以他在那边接近这个王。 Raja menyetujui akan hal itu, saudara. 而王呢，他也允许这样的事情。 Kemudian dibuatkanlah surat untuk disebarkan ke dalam seluruh kekuasaan Media Persia ini. 所以他在巴勒西亚整个王朝当中，把这样的一个通知告诉所有的人。 Dan di akhir pasal yang ketiga, 在第3章的后部分， dikatakan kota Susan, ibu kota dari Media Persia ini menjadi gempa. 那么这个苏珊城后来发生了地震。 Bahkan saudara, waktu kita membaca pasal yang keempat, 甚至当我们读到第4章的时候， ayat 1 dan 2 dikatakan begini: setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakaikan kain kabun dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. 那么第4章的第1节到第2节说到，莫迪改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀号，到了朝门前停住脚步，因为穿麻衣的不可以进到门内。 Nah, saudara-saudara, hal itu membuat apa yang dilakukan Mordekai itu pada akhirnya diketahui oleh anak angkatnya Ratu Esther. 那么莫迪改所做的这一切事，后来以斯帖的养子知道了。 Esther itu mengirimkan pakaian agar diganti oleh Mordekai, jangan memakai pakaian atau kain kabung itu. 那么以斯帖就叫他的孩子拿给莫迪改，不要让他穿孝衣。 Tetapi Mordekai menolak hal itu. 但是莫迪改拒绝了。 Lalu kemudian melalui dayang-dayang atau sida-sida raja yang bernama Hatta, 那么后来呢，通过一些个臣宰，
untuk disampaikan kepada Esther tentang surat edaran yang dibuat oleh Haman untuk membunuh atau memusnahkan bangsa Yahudi. 把哈曼所写的那个信条交给以斯帖，就是要消灭所有的犹太人。 Lalu maka datanglah berita itu kepada Esther. 那么这样的消息就传到以斯帖。 Nah, saudara, kalau saudara membaca pasal 4 ayat yang ke-8, 如果我们读到4章的第8节， bagian yang terakhir dikatakan harta itu atau sida-sida daripada Esther disuruh untuk memberitahukan kepada Esther. 那么这一些的承载就叫他告诉以斯帖， Menghadap raja meminta karunia-Nya sehingga bangsa Yahudi itu tidak jadi dimusnahkan. 恳切的祈求，向王祈求，让这个犹太人不被消灭。 Maka saudara-saudara, apa yang kita baca dari ayat yang ke-10 itu 所以我们在第4节里面， dikatakan akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai 所以以斯帖就吩咐 bahwa sesungguhnya dia tidak mungkin menghadap raja tanpa persetujuan raja atau tanpa dipanggil oleh raja. 通知末底改，其实他不能去见王，如果没有王的指令。 Oleh karena sudah sebulan ini raja tidak pernah memanggil dia. 因为1个月以来，这个王从来没有叫他。 Kalau raja tidak panggil, tiba-tiba dia datang dan raja tidak mengangkat tongkat emasnya, maka orang tersebut pasti mati. 如果没有王的指令，而他去朝见王，如果王没有把那个金杖举起来，那么这个人一定要被处死。 Itulah aturan di kerajaan Media Persia, saudara. 这是在北西亚这个地区他们的这个条规。 Nah, saudara-saudara, tetapi kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Mordekai dengan luar biasa. 但是我们看到末底改所讲的话是非常的豪迈， Yaitu di dalam ayat yang ke-13. 也就是在第13节。 Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. 你莫想在王宫里抢过一切的犹太人， Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. 如果你在这里无所动向的话，那么上帝仍然可以兴起别的人来阻止这个事情。 Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. 或许可能就是在这样的一个状况下，你可以得到一个皇后的之分。 Nah, saudara-saudara, Mordekai rupanya memahami akan kedaulatan Allah. 那么末底改他很明白上帝的这个主权， Bahwa terpilihnya Esther menjadi ratu di dalam kerajaan Media Persia ini karena Allah yang melakukan itu. 那么以斯帖可以被选为一个皇后，这是上帝的作为。 Allah yang memberikan kesempatan untuk Esther meraih kedudukan itu. 上帝给以斯帖这样的一个机会，可以得到这样的一个位置。 Dan Mordekai tahu bahwa bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah. 末底改知道犹太人是上帝所拣选的民族， Umat yang pasti dipelihara oleh Allah. 是上帝所归养的这个民族， Karena dia tahu Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. 因为他知道完全都是在上帝的掌控当中， Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah. 在上帝主权以外没有事情可以发生。 Itulah sebabnya Mordekai meminta Esther untuk ketemu raja. 所以末底改要求以斯帖能够去见王， Agar meminta belas kasihan dari raja sehingga bangsa Yahudi tidak dimusnahkan. 让这个王有一个怜悯的心，而不消灭犹太人。 Nah, saudara-saudara, disinilah kita menjumpai bagaimana kedaulatan Allah ada di dalam peristiwa ini. 那么在这里我们可以看到上帝的主权在这样的一个事件当中显明出来。 Saudara, naiknya Ahasiweros menjadi raja 那么阿西维尔可以上台成为一个王， tidak terlepas dari tangan Tuhan yang berdaulat. 那么他没有是在上帝的许可之下。 Terjadinya rencana pembunuhan yang secara kebetulan diketahui oleh Mordekai itu pun tidak terlepas dari kedaulatan Allah. 末底改可以知道被谋杀的这个阴谋，这也是脱离不了上帝的主权。 Bahkan terpilihnya Esther menjadi ratu tidak terlepas dari kedaulatan Allah.
甚至以斯帖成为一个皇后，这也不是在上帝主权以外。 Dan di saat-saat yang begitu genting, di saat-saat yang begitu menggemparkan bagi bangsa Yahudi, 在这样一个紧张的时刻，特别在犹太人的面前， itu pun tidak terlepas dari kedaulatan Allah. 这也没有离开到上帝的主权。 Maka saudara, kitab Esther sekalipun nama Allah tidak disebutkan, tapi bagaimana kita melihat kedaulatan Allah yang begitu nyata, saudara. 虽然以斯帖记没有记上上帝的名字，但是我们在这里看到上帝的主权在整本的以斯帖记里边 Bagaimana 彰 Allah 显出来， turut campur tangan di dalamnya. 上帝参与在其中。 Tetapi kemudian saudara-saudara, seringkali kita mengatakan kalau Allah itu berdaulat yang mengatur segala sesuatu. 但是我们经常说，如果上帝是蛮有主权的，安排一切的， Maka seharusnya manusia tidak perlu bertanggung jawab. 那么应该是人没有他的责任。 Nah, sebenarnya di dalam perkataan-perkataan Mordekai tadi, 其实，在摩地改所说的话， meskipun dia tahu akan kedaulatan Allah yang begitu luar biasa, 虽然他知道上帝的主权是那么的浩大， dia pun memahami bahwa manusia itu punya tanggung jawab. 他也在那边清楚的认为人有他的责任。 Dan sebabnya hal yang kedua yang kita boleh melihat bahwa kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. 所以在这里我们可以看到，上帝的主权并没有毁灭人的责任， Bahkan Allah memberi kesempatan kepada manusia terlibat di dalam rencananya. 甚至上帝给人一个权柄，可以参与在上帝的事工当中。 Dan di dalam hal kitab Esther ini kita jumpai bahwa ada Mordekai dan juga ada Esther 在这以斯帖记当中，我们看到有摩地改，也有以斯帖， yang pada akhirnya mau mengemban tanggung jawab itu. 他愿意承担这样的一个责任， Mau melakukan daya upaya bagaimana sedemikian rupa supaya orang Israel itu tidak jadi dimusnahkan. 他想尽一切办法让犹太人不被毁灭。 Sekali lagi, ini semua juga ada di dalam kedaulatan Allah. 再一次的说明，上帝的主权是蛮有权柄的。 Tetapi Allah mau supaya manusia, umat pilihannya itu juga berbagian di dalam pekerjaannya. 但是上帝也要他所拣选的这个民族也有他们的责任。 Umat manusia itu boleh berbagian juga di dalam rencana Allah yang berdaulat itu. 人可以在上帝的主权当中承担一些责任， Dan itulah yang dilakukan oleh Mordekai maupun Esther. 这也就是末底改和以斯帖所做的。 Saudara-saudara, kita akan melanjutkan di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 我们继续来看15节到17节。 Bagaimana umat Allah itu, baik itu Mordekai, Esther, dan seluruh orang Yahudi menjalankan tanggung jawab mereka. 我们在这里看到，不论是末底改，不论是以斯帖，他们遵行上帝的一切吩咐。 Saudara, Esther menyuruh untuk menyampaikan ke Mordekai. 那么以斯帖让他可以在末底改面前成教一个信息。 Ayat 16 mencatat, 16节记载说， Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik pun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. 16节和17节这样说道：你当去召集书珊城所有的犹大人，为我禁食3昼3夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样禁食，然后 Nah, saudara, ini 我伪劣近期见王，我若死就死吧。17节，于是末底改照以斯帖一切的吩咐去行了。 Nah, saudara, ini satu petunjuk bahwa sebenarnya Allah campur tangan di dalamnya. 这也是给我们一个提示，上帝参与在其中。 Seruan atau pemakluman puasa yang sebenarnya tercatat di dalam pasal 4 ayat 3 dan 16 sampai 17 ini, 他们在那边警示，就是记载在刚才的那个经文当中， itu menunjukkan satu pengandalan kepada Tuhan. 那就是依靠上帝。 Sekalipun nama Tuhan tidak disebut. 虽然上帝的名字没有写出来，
Oleh karena di dalam perjanjian lama berpuasa itu selalu dikaitkan dengan berdoa. 因为在旧约当中，禁食跟祷告是连在一起的。 Dan tujuannya adalah memohon Allah untuk bertindak. 那么他的目的就是让上帝有所作为。 Sehingga saudara kita boleh melihat bagaimana Esther dan sekaligus Mordekai mau berpuasa, mau berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam apa yang sedang mereka ingin kerjakan. 那么以斯帖跟末底改在那边，他们经事要求上帝来行他们所要做的事。 Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca selanjutnya kisah yang menarik ini, 如果我们继续来看后面吸引我们的 di dalam pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh, 第5章到第7章， maka saudara menjumpai saat Esther setelah lewat 3 hari berpuasa, 我们看到当以斯帖禁食了3天之后， dia mengambil langkah untuk menjumpai raja sekalipun tidak dipanggil. 他就在那边来见他的王，虽然没有被蒙召。 Dan saudara tahu saat dia menjumpai raja, 我们知道，当他见王的时候， raja langsung mengangkat tongkat emasnya, 王就直接把他的襟章抬起来， menunjukkan bahwa Esther boleh bertemu dengan dia. 来说明以斯帖可以去朝见他。 Saudara, apakah ini sebuah kebetulan? 这是偶然的吗？ Saya melihat ini bukan sebuah kebetulan. 我看这不是偶然的事情。 Tetapi ada tangan kuasa Allah yang berdaulat sedang bekerja di situ. 但是蛮有权柄的上帝在那边行出他的作为， Seperti kata Amsal 21 ayat 1, 就像箴言21章的第1节说到： hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana yang ia ingin. 王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水，随意流转。 Sekalipun Raja Ahasiweros itu adalah raja yang punya kuasa yang besar, 虽然阿西维罗斯王他有那么大的权柄， tetapi dia tidak lebih berkuasa daripada Allah yang berdaulat. 但是他没有超过上帝的权柄。 Allah yang berdaulat bekerja di dalam hatinya. 蛮有权柄的上帝在他的心中工作。 Seperti kata Amsal, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. 就像箴言21章的第1节说：“王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水，随意流转。” Sekalipun raja tidak panggil Esther, 虽然上帝没有召以斯帖， dan Esther dengan inisiatif sendiri datang menjumpai raja, 以斯帖主动的来朝见这个王， Tuhan menggerakkan hati raja dan mengangkat tongkat emas sehingga Esther tidak dibunuh. 上帝感动了王，抬起他的这个襟章，好让以斯帖没有被谋杀。 Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana Esther itu ketika bertemu raja, 我们也看到，当以斯帖见到王的时候， sekalipun maksud hatinya untuk meminta belas kasihan agar orang-orang Yahudi tidak dimusnahkan, 虽然他心中求这个王能够怜悯犹太人不被杀害， dia pun memiliki sebuah kepekaan akan kehendak Allah. 他也有一个醒悟的心，有关上帝的心。 Saudara lihat ditanya sama raja, apa maksud Esther menjumpai dia? 王就问他：“你朝见王有什么目的？” Bahkan raja mengatakan setengah daripada apa yang dipunyai kerajaan Media Persia itu akan diberikan kalau Esther mau. 甚至王说，如果以斯帖愿意的话，要把王朝所有的一半给以斯帖。 Tetapi apa yang dikatakan oleh Esther, saudara? 但是以斯帖说什么呢？ Esther hanya meminta perjamuan esok harinya. 那么以斯帖他只有讲到明天的宴席。 Saudara, saat perjamuan pertama ini hadir juga Haman yang mempunyai rencana jahat memusnahkan orang Yahudi. 在这样的一个宴席当中，哈曼有意思要消灭犹太人的人也存在。 Dan saudara, Alkitab mencatat Haman itu begitu senang karena dijamu oleh raja dan ratu. 那么哈曼他是那么的高兴，因为有王跟皇后在那边接待他， Satu kehormatan yang begitu mengembirakan. 一个让哈曼心中感到非常欣慰的事。 Satu kehormatan yang begitu membuat dia berbangga. Barangkali boleh dikatakan, mungkin dia nggak jalan lagi di atas lantai, terbang begitu, saudara. 我们可以说，他不是在地上行走，而是飞到天上。 Setelah perjamuan yang pertama, saudara, 当第一个的宴席之后，
Haman meninggalkan ruang perjamuan itu. 那么哈曼就离开那个宴席的地方。 Waktu ketemu pegawai-pegawai raja, mereka berlutut sujud di hadapan Haman. 当那些臣宰在哈曼的面前跪下的时候， Tetapi kembali dia menjumpai Mordekai yang tidak mau berlutut ataupun bersujud di hadapan Haman. 但是他再一次的看到末底改，他不愿意在哈曼的面前跪下， Sekejap kebanggaannya itu menjadi pudar, saudara. 他心中的那个自豪感完全就消灭了， Malah diliputi oleh kemarahan yang luar biasa. 形成他心中的愤怒。 Dia pulang ke rumah, 他回到家中， dia panggil sahabat-sahabatnya. 他去召集他的好朋友， Lalu dia ceritakan kepada istrinya. 他也跟他的妻子去说， Dan dari sahabat-sahabatnya dan istrinya dikasih usul supaya membangun satu tiang untuk menyulap Mordekai di situ. 那么他们就建议去做一个台来把哈曼，末底改把他吊死。 Maka malam itu Haman memerintahkan orang-orang untuk membangun tiang sulaan untuk menyulap atau menusuk si Mordekai. 那么哈曼当晚就在那边建造了一个塔来刺杀末底改。 Di malam yang sama, saudaraku, 在同样的夜晚， raja nggak bisa tidur. 王不能睡， Bukan karena undangan Esther untuk perjamuan besok harinya. 不是因为邀请以斯帖为做明天的宴席， Tetapi dia tidak bisa tidur. 他不能够睡眠。 Saudara, kalau saudara tidak bisa tidur, apa yang dilakukan, saudara? 弟兄姐妹，如果我们不能睡眠的时候，我们做什么呢？ Mungkin ada di antara saudara yang ambil obat tidur, minum obat tidur supaya cepat tidur. 可能在我们当中，我们吃一些安眠药，让我们可以快快睡觉。 Tapi sangat aneh kalau saudara baca bagian ini. 但是如果你们读到这一段，就觉得很怪。 Saudara, waktu raja itu tidak bisa tidur, 当这个王不能睡的时候， justru dia meminta pegawainya untuk membacakan sejarah Persia. 他就叫他的部下把波斯的历史讲给他听。 Waktu baca, saudara, 当读的时候， terungkaplah jasa dari Mordekai. 那么在那边就看到末底改的一个功成伟绩， yang meluputkan raja dari rencana pembunuhan yang sudah saya singgung sebelumnya tadi. 而是说到让王可以避免这样的一个遭殃被谋杀。 Lalu raja baru sadar penghargaan apa yang diberikan kepada Mordekai yang berjasa itu. 那么后来王就想到要给末底改怎么样的一个奖赏呢？ Pegawainya bilang nggak ada penghargaan apa-apa. 那么他的臣仆就说没有什么奖赏。 Maka raja mulai memikirkan penghargaan apa yang bisa diberikan kepada Mordekai. 那么王就在那边思想，要有什么样的一个高度的评价给末底改。 Saudara lihat selanjutnya, saudara. 我们看到他的后面， Pagi-pagi Haman datang dengan penuh perasaan yang senang. 那么早上哈曼来，带着一个非常兴高采烈的心。 Oleh karena dia memikirkan jamuan makan nanti yang akan dilayani atau akan disuguhkan oleh raja dan ratunya. 那么因为等下在这个宴会当中有王跟那个皇后来给他的这个些餐席， Kemudian dia datang menjumpai Raja Ahasiweros. 他就去见阿西维罗斯王。 Saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Ahasiweros, saudara? 那么这个王说什么呢？ Kalau saudara baca pasal yang ke-6, 如果你读到第6章的话， ayat yang ke-6, 第6节， Ahasiweros berkata kepada Haman begini, saudara. 那么阿西维罗斯王向哈曼这样说道： Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? 为着能够讨王喜悦的，我们应该做什么呢？ Selanjutnya dicatat Haman berpikir, wah ini pasti saya ini. 那么哈曼想到，这个应该是我吧？ Bukankah saya orang yang dihormati raja? 我是王所尊敬的人。 Maka apa yang menjadi usul Haman, saudara? 那么哈曼就提出怎么样的建议呢？ Oh, Haman mengatakan kepada orang itu raja harus mengenakan pakaian yang biasa dipakai raja. 那么他说，你应该照做王所穿的这一些 Lalu orang 王 tersebut 服。 harus mengendarai kuda yang biasa dikendari raja. 那么这个人要乘上一匹马，而这一匹马就是王平常要上的。
Kemudian pakaikanlah mahkota raja. 后来就给他一个冠名， Lalu araklah keliling benteng Susan itu, kota Susan itu. 那么就在13城在那边围绕的去游行。 Dan raja mengatakan, tepat katamu, perbuatlah itu kepada Mordekai. 那么王就说：“你讲得很对，你对莫迪改去这样做吧。” Saudara, kalau saya jadi Haman, bagaikan kena geledek gitu ya. 如果我是哈曼的话，好像是有一个雷击打到我身上。 Pikirnya itu kepada Haman. 他以为这个是给哈曼的， Ternyata justru kepada Mordekai. 反而的是给莫迪改。 Saudara, ini satu pembalikan atau sebuah kebetulan dalam tanda kutip yang merupakan karya tangan Allah yang berdaulat. 这个相反的事情发生，也就是上帝的权柄、上帝的权威所做出来的。 Sehingga Mordekai yang justru ditinggikan. 莫迪改被高举了， Dan dia ditinggikan berdasarkan usulannya Haman. 他被高举是照做哈曼的建议。 Yang merencanakan, yang datang untuk minta izin raja agar Mordekai itu disulahkan di atas tiang gantungan yang tiang sulaan yang dia dirikan. 本来他想得到这个王的许可，把莫迪改挂在那个木头上。 Lalu kisah selanjutnya diadakanlah perjamuan, saudaraku. 那么接下去就是那个宴席开始了。 Dan di perjamuan itulah 就在这样的一个宴席中， Esther baru mengatakan apa yang ingin dia katakan. 以斯帖就在那边讲他应该讲他要讲的话。 Dan di hadapan raja dia menunjuk Haman yang punya rencana memusnahkan orang Yahudi. 在王的面前，那么以斯帖就指出哈曼他的恶心，要把这个犹太消灭掉。 Dia minta Raja Ahasiweros untuk mencabut surat edaran yang sudah diedarkan ke seluruh negeri ini. 他要求阿西维罗斯王把他们的所有的通令再拿回来。 Apa reaksi raja, saudaraku? 那么王的反应是什么呢？ Raja baru tahu ternyata Haman punya rencana yang busuk. 那么王才知道哈曼有这样的恶的计谋。 Sehingga pada akhirnya, saudara, singkat cerita, Haman justru yang disulahkan di tiang sulah yang dia dirikan sendiri. 长话短说，到最后是哈曼被挂在那个木头上。 Sekali lagi sebuah pembalikan, saudara. 再一次的看到一个反面。 Jikalau bukan tangan Allah yang berkuasa itu campur tangan di dalamnya, 如果不是上帝的权柄在那边参与的话， maka tidak mungkin itu terjadi. 不可能这样的事情会发生。 Tetapi yang paling penting, saudara, 但是最重要的，各位弟兄姐妹， kita melihat bahwa sebelum Esther melakukan semuanya itu, 当以斯帖他还没有做出一切的作为的时候， Esther minta supaya orang-orang Israel itu berpuasa 3 hari. 以斯帖要求所有的以色列人在那边禁食3天， Dan dia sendiri juga berpuasa bersama dengan dayang-dayangnya 3 hari. 而他跟所有的宫女在那边也禁食了3天。 Dan Allah mengabulkan apa yang diinginkan hati dari Mordekai ataupun juga Esther. 那么末底改和以斯帖他们的心事，上帝在那边成就了。 Sehingga kita mendapati bahwa orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan mendapatkan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. 我们在这里看到，凡是敬畏上帝的、以上帝为中心的人，那么上帝一定要祝福他。 Saudara, hari-hari ini kita pun sedang mengalami hal-hal yang mungkin begitu menakutkan. 那么最近呢，就是我们大家在面临着一个很可怕的事情， Hal-hal yang mengkhawatirkan, 让我们感到很担忧， yaitu pandemi COVID-19. 也就是肺炎冠状病毒。 Kita khawatir kita kena virus corona. 我们很担心我们会感染到。 Di sisi yang lain, pandemi ini juga menerpa perekonomian. 从另外一个角度，这样的一个疫情也在搞坏 Kita punya Kau hui kesulitan soyu hidup, kecingji. saudara. 我们在生活上有困难， Mungkin usaha pekerjaan kita macet. 可能我们的工作事业在那边停止， Kita menghadapi kesulitan. 我们面临危机。 Tetapi percayalah bahwa Allah itu berdaulat di dalam segala sesuatu. 但是我们要相信，上帝是蛮有权柄的，在一切的 Dialah 事 yang 情上， mengendalikan segala sesuatu. 他要控制世上所有的一切， Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Allah. 所有的事情发生，没有一件是逃离上帝的这个安 Ini 排。 harus kita imani. 我们要有这样的一个信心。
Lalu yang kedua, saudara sekalian, 第二点， jangan pernah kita merasa bahwa Allah itu yang berdaulat lalu meniadakan atau menghilangkan tanggung jawab manusia. 我们也不要认为上帝的主权在那边在消逝人的一个责任。 Saudara dan saya punya tanggung jawab di dalam menghadapi pandemi ini, saudara. 你和我在面临疫情的时候也有责任。 Ketika Mordekai dan Esther berdaya upaya untuk melepaskan orang Yahudi dari pemusnahan yang dirancangkan oleh Haman, 当以斯帖和末底改在那边想尽办法怎么样来消除他们要消灭犹太人， maka hari ini saudara dan saya pun perlu bertanggung jawab mendaya upayakan segala hal yang mungkin kita lakukan. 我们在这个时候也要想尽一切的办法。 Saudara, saya mendengar cerita di tengah-tengah kesulitan ekonomi. 我听到在经济的困难当中， Ada orang-orang yang berputar otak lalu dengan kreativitasnya coba untuk membuat usaha-usaha yang lain. 那他们就照做他们的心事，照做他们的聪明，他们在做一些其他的事， Sehingga perekonomian mereka itu tetap bisa berjalan. 好让他们的经济仍然可以扭转。 Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan pandemi ini ada berkat tersendiri bagi dirinya. 甚至他们说，在这样的一个疫情当中，对他们有特别的恩典。 Bukankah ini ada tangan Allah yang berkarya di dalamnya? 这不是上帝的手在参与在其中吗？ Tetapi tetap harus ada tanggung jawab manusia. 但是仍然我们有人的责任。 Sebagai warga masyarakat kita juga harus bertanggung jawab untuk tidak menularkan atau ditularkan oleh virus corona ini. 我们成为社会人士，我们有责任，我们不传染给别人，也不从别人那边传染过来。 Yaitu dengan memakai masker, 也就是我们要用口罩， rajin mencuci tangan, 勤于洗手， dan menjaga jarak, 并 saudara. 且保持一段的距离， Agar kita terlindungi dan kita juga melindungi orang lain. 让我们自己可以避免，同时我们也在那边避免别人。 Sebagai orang-orang percaya kita juga harus menjalankan tanggung jawab kita. Kita doakan supaya virus corona ini bisa segera berlalu. 成为上帝的儿女，我们也有责任在这里来祷告，让这个疫情可以早日过去。 Kita berdoa supaya para ahli bisa segera menemukan vaksin sehingga dapat memberikan kekebalan tubuh terhadap virus corona ini. 我们也求神，让那些专家他们可以研发出来疫苗，让人可以避免这样的一个疫情。 Semuanya adalah tanggung jawab kita. 所有的都是我们的责任， Mari kita jalankan tanggung jawab kita. 我们要照做这个责任来做。 Dan kita serahkan, biarkanlah Allah di dalam kedaulatannya berkarya di tengah-tengah dunia ini. 我们也交托给我们的上帝，让上帝所有的主权可以照顾这一切。 Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ada penafsir yang menyatakan bahwa Esther ini merupakan bayang-bayang dari Kristus. 那么有一些解经家说，以斯帖就是耶稣基督的一个预表， Oleh karena dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bangsa Yahudi. 因为他愿意牺牲自己的生命为做犹太人。 Bukankah Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. 他不是说到吗？如果要死就死吧。 Tetapi saudaraku, saya ingin berkata kepada saudara-saudara sekalian, 但是我在这里要跟你们说， Kristus jauh melampaui Esther 基督远远的超过以斯帖， karena menyerahkan dirinya 因为他把自己交上， menanggung hukuman sampai mati di kayu salib 在十字架上承担一切的罪过， demi menebus dosa-dosa umatnya. 为了救赎他儿女的罪过， Saudara, satu karya yang begitu besar. 一个非常大的一个作为。 Kristus menyerahkan dirinya, 基督把自己献上， menanggung penghukuman, 他承担一切的刑罚， menggantikan orang-orang yang percaya kepadanya, 去代替那些相信他的人， supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 好让相信他的人不至于灭亡，反得永生。 Bila antara di antara saudara yang belum ada di dalam Kristus, 如果在你们当中有的你们还没有在耶稣基督里面的， hari ini saya menyerukan, buka hatimu, terima Tuhan Yesus. 我在这里向你们呼吁，打开你们的心门，接受耶稣基督， Karena hanya dengan demikian dosamu baru diampuni. 因为唯有这样，你的罪才得到赦免。
Sehingga engkau tidak lagi menghadapi penghakiman yang kekal. 以至于你没有得到永远的这个审判， Engkau tidak lagi mengalami kebinasaan yang kekal di dalam neraka. 你也不会在地狱当中来承受毁灭。 Tapi engkau bisa menikmati hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu. 但是你可以在耶稣基督的这个救赎主得到永生。 Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 但愿神来祝福他自己的话。 Mari kita tundukkan kepala kita 我们一起 berdoa. 低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. 主啊，为着你一切的作为，在这个世上，我们来向你感恩。 Kedaulatan-Mu yang begitu besar bukan hanya Engkau nyatakan di dalam peristiwa umat-Mu bangsa Yahudi. 你奇妙的、伟大的作为，不止在犹太人当中被显明出来， Tapi kedaulatan-Mu juga tetap nyata pada hari ini. 但是你自己的主权就在今天仍然还是在那边显明。 Biarlah Engkau tolong kami supaya kami belajar menjalankan tanggung jawab kami. 主啊，求你帮助我们，让我们不断的来学习，看到我们自己的责任， Sehingga kami sungguh juga berbagian di dalam rencana-Mu yang agung. 让我们也在你伟大的、奇妙的作为当中有份， Agar apa yang menjadi kehendak-Mu di surga itu terlaksana juga di bumi ini. 让你在天上的这个旨意也行在地上。 Tolonglah kami orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. 帮助我们这一些已经蒙受你救赎的恩典的人， Supaya kami boleh memberitakan juga kepada orang-orang sekeliling kami. 将我们可以传扬给我们四周围的人。 Demikian juga hari ini, kalau ada orang yang tergerak hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, 同样的，今天如果有的人他们心里受到感动，愿意接受耶稣基督成为他们个人的救主， kiranya Engkau berkenan bertakhta di hati mereka, 但愿神你能够喜悦的悦纳来接纳他们， menolong mereka 帮助他们， untuk semakin mengenal Sang Juru Selamat. 让他们可以更加认识救赎主。 Terpujilah nama-Mu Bapa. 你的名是值得称颂的。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。